Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, selamat petang untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Rimah Rahmat, Saudara Paya, Saudara Kak Amal. Apa khabar Kak Amal? Katie Ibrahim, Saudara Alias. Apa khabar Puan Asmah Burhan, Cikgu Jamaliah. Cikgu, apa khabar Cikgu? Musim banjir-banjir macam mana? Abang Long, Kak Sap, Saudara Ramzul. Teman-teman, kalau boleh ya, Madam K bagi tahu bagaimana kedudukan tempat anda. Ya, Ramzul, kawasan rumah saya hujan renyai-renyai. Saudara Anu Joy, Saudara Muaz Roslan. Begitu juga Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Ramzul, Saudara MS Mint, AM Join, Saudara Daniela, Zafir, Puan Nuraini Adnan, Puan Zuriati Ahmad, Saudara Amir Zubir, Saudara Jil, kita juga Saudara Muhammad Azmi. Apa khabar Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Terima kasihlah hadir setiap kali pencerahan yang saya adakan. Sahabat kita Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru hadir. Lopek Kuyu. Saudara Mi, Saudara On, Puan Besah. Apa khabar Puan? Dah makan petang ke? Minum petang ni. Petang ini kita minum apa? Saya minum kopi dengan biskut kering saya. Hujan-hujan gini kadang-kadang makan biskut kering saya. Ni dia. Biskut kering saya dia ada coklat, kemudian ada ini cecah kopi. Puan Nuraini Adnan. Begitu juga Saudara Abu Lebaiman. Saudara Abu Lebai Mehat. Puan Hajah Comel-Comel, Puan Zawiah Osman. Saudara Muhammad Razif, apa khabar? Negeri Sembilan katanya hujan dah 2 hari. Memang sekarang ni musim hujan. Bagaimana tempat anda yang lain? Kawasan rumah saya tadi hujan tapi tidaklah lebat sangat. Tapi hujan renyai-renyai, cuaca mendung. Saudara Reza, Cik Ani, salam semua. Kajang hujan katanya. Jek Tau, Saudara Syahid Nur. Saudara Syahid Nur minum kopi 434. Ya Saudara Syahid Nur. Kopi itu saya kopi Mona Lisa daripada Mo, bukan Mo. Saudara MDZ Zul, Saudara Muhammad Razi, Z, apa khabar Z? Puan Samilah Amin, kita juga Mustafa Lahaman, Hajah Comel-Comel. Saya nak tahu juga kawasan anda macam mana. Puan Nurhati Husin, Waalaikumsalam. Salam ceria dan santai bersama daripada Kampung Alur Bakat di Kelantan hujan. Memang sekarang ni Kelantan adalah nampak gayanya di Terengganu, saudara, tinggi. Sampai lebih daripada 5,000 orang telah pun dipindahkan antara Kelantan dengan Terengganu di Pantai Timur untuk ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Saudara Muhammad Razi. Puan Selamah Yusof, dia kata di Kampung Gentam, Kuala Pilah, tengah hujan lobek. Lobek bona-bona. Iyalah. Iyalah. Puan Hati Husin, Saudara Zakaria Musa. Di tempat saya ni bukan hujan lebat. Cuma Saudara Tengku Zahab, apa khabar? Saudara Abu Bakar, Saudara Muhammad Radi. Cuma saya mengharapkan dalam musim-musim hujan ni, saudara, Kota dari Nur Azam, dia kata Kota Baru banjir. Memang banjir. Saudara Hamid dari Kuantan juga hujan. Dalam keadaan sekarang ni, kalau di Kelantan musim banjir ni, kalau dia tinggi sangat air tu bahayalah dipindahkan. Tapi kalau selalunya untuk air sekap paras, keting saja, selalunya dia main hujan, main air, saudara. Saudara Rosini Korongot, apa khabar? Orang di sana di Sarawak. Sarawak hujan tak? Saudara Arif Dedak, konsert Coldplay macam mana? Saya dah tua-tua nak tengok buat apa. Biarlah anak-anak muda. Saudara Arif, kadang-kadang kita ni, saya selalu melihatlah isu-isu yang tertentu, kita lebih banyak memikirkan soal isu yang tak ada apa-apa pun. Dia habis malam ni nanti, habislah tu saudara. Tak ada apa pun rasanya. Habis malam ni, habis show, habis. Kita huak lah saudara. Saudara Aziman Saringat, dia kata sihat. Saudara Aziman Seringat, dia kata lawa topi, terima kasih. Topi hadiah ke kawan saya. Puan Nur Aziah Azizan, sharing santai petang ini. Mendung di Alopong Su. Buat Saudara Ramlah Hamid, selamat petang. Madam K, Taman Muhibah Sungai Mati baru lepas hujan. Petang makan laksa. Alhamdulillah, sejuk-sejuk ni memanglah
Kalau makan laksa, mi rebus, mi hon sup. Nur Haiti Husin dia kata hujan tak lebat baru berhenti. Kampung Alur Bakat, Tanah Bukit. Jangan benar banjirnya. Di mana tu saudara? Puan Nur Haiti kat mana tu? Di Kampung Alur Bakat, Tanah Bukit. Di mana? Nak tahu juga. Rizana Cik Ani, apa khabar? Selamat sampai ke Kelang katanya. Untuk borak-borak dahsyat malam ni. InsyaAllah malam ni saya akan borak dahsyat saya. Pasti kasut dan selipar ada bunga lagi kat tapak. Malam ni ceritanya masih panas. Biasalah kalau saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Saudara Muhammad Afwan di Kota Baru, Kelantan, hujan lebat. Di Tahir, salam Kemboja pula dah. Tadi saya dengar juga kenyataan anak makcik tu. Cakapnya kadang-kadang menyerap juga dah kita dengar saya. Alur Akar Pasir Putih ya Arif Dedak. Terima kasih. Saya tak tahu di mana Alur Akar tu bila sebut. Bagi Pasir Putih Kelantan hujan memang itu sekarang ya. Aku buat salam geng. Saya tak mau, bagi saya tak sukalah bercerita yang keburukan orang. Cuma tadi bila saya lihat anak muda, anak kepada warga ini Kemboja yang datang meniaga di Johor, bila dia kata orang Melayu ni malas, marah juga kita saya. Tapi kadang-kadang orang Melayu ni bila kena teguran begitu cepat kita mengamuk. Tapi realitinya bagaimana? Saudara Muhammad Afwan Arifin katanya di Kota Baru hujan lebat. Saya nak bagi tahu pada teman-teman di Pantai Timur, saya sampai Khamis nanti, sampai besok. Sampai besok hujan masih berterusan. Ya, Edi Tahir dia kata anak Kemboja dah minta tu. Dia beginilah saudara. Kita ada pihak berkuasa. Kalau dia datang ke negara kita ini, dia hanya sekadar menumpang dengan permit. Biarlah pihak immigration yang ambil tindakan. User dia kata sekarang ni akhlak anak-anak muda rosak. Saya tak tahulah saudara nak kata macam mana. Zaman sudah berubah. Bukan macam zaman saya dulu. Zaman kami dulu, kita dilatih sentiasa menghormati keluarga, menghormati orang tua. Dan paling penting sekali, kita dulu memang petang-petang akan ke masjid, ke surau untuk solat maghrib bersama. Itu dulu kita. Tapi sekarang tak tahulah apa dah. Dunia sudah berubah. Dan zaman sekarang pun zaman berubah. Bukan zaman kita. Zaman saya dulu main gasing. Kami main layang-layang. Zaman sekarang, saudara, mereka main media sosial. Segala-galanya di hujung jari. Agak jauh beza. Sebab itu budaya kuning. Dulu kita panggil budaya kuning. Mudah meresap. Rabudin Pasarat. Waalaikumsalam. Hadir dari Senaling, Kuala Pilah. Apa kata saudara Bini Rabudin? Hujan lebat lah nampaknya. Saudara Rizana Cik Ani sedang masak asam podah ikan masak merah untuk makan malam. Wow. Sedapnya asam podah. Saudara Syahid Nur, dulu pukul 9 malam dah masuk tidur. Iyalah. Dulu pukul 9 malam. Kalau di kampung saya dulu saudara, bukan lebih aja isyak. Melainkan kalau ada kita buat main bagaimana, belajar. Saya kalau pun tengok TV yang bayar 10 sen tu, kalau ada wrestling ataupun kalau tengok siri TV Man from Uncle, Nur Haiti Husin mulut celupar betul, baik ambil tindakan melalui pihak wajib betul. Kedua-dua beranak tu orang Kemboja. Saya rasa sepatutnya kabarnya ada 24 laporan. Tapi masih lagi mereka rasa mereka besar. Datang ke tempat kita menumpang. Memang kita marah. Biarlah pihak yang berwajib. Ya, Puan Nur Haiti Husin. Kita jangan ambil tindakan pada tangan sendiri. Susah kita nanti. Muhammad Puzi, Haji Wahab. Zaman sekarang mereka main fitnah. Puan Hamidah Ahmad. Salam untuk semua sahabat-sahabat. Saya Edi Tahir, zaman kita aktif luar rumah. Tapi sekarang ni aktif dalam rumah. Yalah kalau main komputernya, main media sosialnya, itu keadaan. Saya nak dikomen lebih-lebih pun nanti orang marah. Saudara Madam K, Taman Muhibah di Sungai Mati baru lepas hujan. Petang makan laksa sejap tu. Ki Riayan Nur Azam dia kata saya Somban Negeri Sembilan. Panah torik, goreng cokodok pisang dan buat air teh halia. Saudara user dia sebut nama, saya tak sebut nama dah.
Bagi saya lah, orang nak datang, nak ada persembahan, terpulang lah. Kita nak cakap macam mana, TV kita pun ada gegar main ganza, konsert juga. Soal berhibur, saya tak boleh nak kata apalah, saudara. Hiburan ini, hiburan makanan jiwa, saudara. Nur Hayati Hussein, orang awam tak boleh bertindak lebih-lebih. Serahkan pada pihak berkuasa. Saya setuju dengan pandangan Puan Nur Hayati Hussein. Saudara. Baik, hari ini tanggal apa? Hari ini berapa bulan? Hari ini 22 bulan. Hari Rabu, saudara. Besok hari Khamis. Saya melihat bahawa keadaan sekarang ni dalam hujan-hujan begini, macam-macam cerita saya dapat dengar. Tapi saya agak seronok juga menatap tulisan daripada saudara Dahlia Saleh daripada media sosial Putra Daily. Sekejap lagi saya akan baca sebab saya janji semalam, saudara. Ini sebab orang kita ni, saudara, kadang-kadang kita banyak percaya kepercayaan karut. Walaupun benda tu ada, saudara. Benda tu bukan tak ada berlaku. Tapi untuk kita taksub, kita lupa bahawa Allah SWT itu Allah berkuasa segala-galanya. Tempat untuk kita meminta, berdoa pada Allah. Kalau orang main ilmu guna-guna ke apa semua tu, memanglah Allah SWT berjanji, aku akan makbulkan doa hamba aku yang meminta. Sama ada kau minta baik, aku bagi baik. Kau minta buruk, aku bagi buruk. Setiap hari dia kata pulanglah pada masing-masing. Kita hidup dalam pelbagai kaum di Malaysia. Kaum lain pun, mereka pun nak berhibur. Betul juga, saudara. Saya nak bercakap tentang warga kita. Dan dari dulu, daripada zaman kecil lagi, saudara. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, saudara. Cara orang tua dulu nak menakutkan anak kecil supaya jangan keluar rumah waktu malam. Jangan balik rumah senja-senja. Saudara, dia kata kamu berhati-hati. Sebab sekarang ni musim orang kerak kepala. Katanya. Saya masih ingat lagi, dan kita masa kecil dapat membayangkan lah. Dia kata ada Hindu tu, dia bawa guni, dia sabit kepala, simpan dalam guni untuk ditanam buat jambatan. Kerana waktu itu kampung saya, berhampiran kampung saya itu sedang dibina jambatan titi untuk kapal di kilang tepung di Batu Undan. Bagi cerita, tu kat Batu Undan tu. Dia nak tanamkan dia punya besi tu, dia tanam dengan kepala budak. Dia cari. Kita pun percaya, menggigil lah saya. Sebenarnya tak ke mana pun, tak ada. Tapi saja nak menakut-nakutkan. Tapi sejak akhir-akhir ini, timbul balik cerita tu saya. Sebenarnya tak ada. Kalau potong kepala tu jenayah. Saya tanya petang-petang mi rebus ais kopi dan teh limau. Jadi sekarang ni saya lihat itu dulu. Kemudian ada pula lagi saudara, satu budaya lagi, iaitu toyol. Siapa simpan toyol boleh dikaya raya. Dan ada filem pula tu. Terbitan tak silap saya Sabah Filem maksudnya. Cerita tajuk dia Toyol. Lakonan saudara Sidik Husin. Dan kita percaya. Bagi saya tak tahulah, katanya toyol tu ambil daripada bawa balik dari Mekah. Takkan bawa balik Mekah, bawa balik toyol untuk mencuri. Bagi saya selalu letakkan logika. Bila dia orang mengatakan bahawa orang yang menyimpan toyol ini, sebab toyol tu diambil daripada Mekah. Di Mekah itu tempat kita beramal ibadat. Macam mana pula nak berasosiasi dengan ke kurafat saudara. Percaya pada toyol. Jadi kalau kamu takut pada toyol, pastikan kita ambil duit siling tu, letak dekat pintu, pakukan, biar dia pusing-pusing. Jadi toyol tu datang nanti, dia asyik main dekat duit siling tu. Katanya, saudara, terima kasih Batang Padang Hujan, saudara. Saudara Nur Azizah, dia kata di kampung saya, dia kata sebut keling cakuk. Cakuk kepala. Kemudian Rawuddin Pasarat, ada pula katanya hantu kom-kom. Jangan lupa saudara. Heboh satu Melaya. Malahan waktu tu saya dah bertugas di Akhbar Usaha Melayu. Pun siap berita tentang kononnya hantu kom-kom mengamuk di sana sini. Sebab dia akan cakap Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum bukan setan. Setan tu hantu saudara. Kalau kita kata setan ucap Assalamualaikum, pelik juga. Jadi tapi digambarkan, dia datang dengan bertudung, dia bawa anak, Assalamualaikum, tengok-tengok dia hilang. Takkanlah hantu ucap Assalamualaikum. Satu hal lagi saudara. Itu bab ini ini toyol, kemudian adanya pelesit, hantu kom-kom. Saudara, kemudian
ilmu penarik duit. Kononnya siapa mengamalkan benda ini dengan Tok Bomo ni boleh tarik duit. Banyak, beratus-ratus ribu. Saya selalu katakan kalau dia boleh tarik duit, buat apa dia tarik untuk orang? Dia tarik sendirilah, dia kaya raya lah sendiri. Saya letakkan logika, kenapa kita tidak mahu menerima hakikat. Bila orang cerita benda begitu, mengarut je lah bagi saya katakan. Kemudian ada lagi, jangan lupa, masa kecil-kecil, macam masa anak-anak muda, kawan-kawan saya dulu dah ada yang meninggal pada saya. Kononnya, Bomo ni boleh menurunkan nombor ekor. Hebat saya. Tapi ada syarat. Syaratnya, yang ini kena duduk dekat ujung tanjung. Yang ini kena duduk dekat gigi air waktu tengah malam. Dan yang tak seronok itu, yang ini macam filem Pendekar Bujang Lapuk. Yang ini kena duduk atas kubu. Waktu tengah malam, pukul 12 tengah malam. Jadi saya pun bertanyalah pada dengan Tok Bomo tu. Kalau tak atas kubu tak boleh ke? Ada satu saudara saya, dia orang panggil sampai sekarang Den Kubu. Ceritanya pasal ni lah. Nak nurun nombor ekor. Jadi Tok Bomo tu dia letak syarat. Kemudian balik dia malam tu, lepas 12 tengah malam, baru jumpa dia, dia akan menurun dapat nombor ekor. Betul ke? Kalau begitu keadaannya bankrupt lah 4 nombor ekor. Sedangkan saya belajar juga, bukan saya tak belajar, saya baca buku. Dari segi ilmu perjudian ni saudara, dia tulis itu, dia kata, when you gamble, the house win 55%, the punto, itu mereka meneka 45%. Jadi takkan bankrupt lah. Tapi kita kata boleh kena nombor ekor ni. Dan saya ingat lagi saudara, dulu di Genting Highland saudara, saya ingat lagi saudara, masa saya muda-muda, Genting Highland baru dibuka. Orang kata kalau siapa masuk ke Genting Highland tu dekat kasino. Ya, masa muda saya kena mengaku, kita zaman-zaman orang kata zaman yang anak muda, zaman pancaroba saudara. Jadi kawan-kawan kata pergi, saya pun pergi. Tapi mereka mengatakan nak masuk dalam komplek Genting tu, dia kata di atas pintu tu dia letak mayat. Mayat Siam, ilmu Siam, yang jaga tu Bomo Siam. Kalau nak naik, saya ingat lagi saya. Kadang-kadang saya tahu teringat. Saya seorang peguam. Kawan saya dia kata, jom kita naik Genting, boleh. Tapi ada syarat, dia kata. Islam Hamid, betul lah, Bomo ni banyak tipu, banyak bohong. Dia kata dengan syarat, sebelum kita sampai atas bukit tu, kat kaki tu, kita kena kencing dulu. Berebut-rebut lah kami kencing tepi jalan saya. Nasib baik. Sekarang masih tak ada undang-undang. Kalau ada undang-undang macam sekarang tu, anak muda dari Australia yang buang air kecil dekat bawah tempat parking kereta di Subang, tak silap saya, dah kena tangkap, kena denda RM1. Masa tu. Jadi kita pun boleh sampai je dekat kaki bukit Genting tu, pakat kencing lah saya. Kita kencing. Lepas tu baru naik kereta, naik sampai ke atas. Masa tu boleh. Umat Islam boleh berjudi masa tu. Zaman muda. Jangan kita mengaku kita ni baik selama-lamanya. Tidak, saudara. Zaman jahiliah. Masa muda-muda dulu. Masuk dalam kasino, berjudi saudara. Macam-macam ada. Ada yang jackpotnya ada yang main roulette-nya. Saudara. Bila main-main kalah, jadi saya selalu simpan reserve duit untuk makan. Sebelah ada kasino tu, dekat bawah tu ada satu tempat untuk makan. Buka 24 jam. Saya pun makan, ambil order mihun kari, saya ingat lagi. Dan depan meja saya tu ada 6 orang. Ada 6 orang, ini Tok Pekong, ini dia pakai pakaian Siam ni, warna kuning apa semua, saya panggil Tok Pekong saudara. Jadi dia bersembang, ngongak. Lepas tu terdengar dia cakap macam cakap bahasa Melayu. Mana kata ni boleh bercakap bahasa Melayu lah. Saya kata, Tok Pekong. Ya, rupanya dia Kedah. Jadi saya tanya kat dia, tak masuk dalam main judi tadi? Masuk! Bukan aku tak masuk, aku masuk. Menang tak? Celaka punya ini Genting. Habis duit Tok Pekong, duit buat aku simpan, habis. Kalah. Jadi kalau Tok Sami Siam pun boleh kalah, macam mana nak kita percaya bahawa adanya Bomo Siam? Itu di Genting saya. Jadi sebab saya tak percaya kalau orang kata ada ilmu nombor ekor, turunnya lah, boleh tarik duit. Pembohong. Dan
Saya ingat lagi saudara, ilmu pukau. Ilmu pukau ni dulu katanya lah. Katanya. Sebab itu saya ingat ada pengaruh dalam filem filem Piramli ada pukau tu saudara. Dia tiup Emzin. Filem apa tu saya lupa dah filem tu. Saudara. Jadi Doremi tak silap saya. Bukan Doremi. Labu-Labi. Dalam filem Labu-Labi dengan anak Haji Bakil. Sedangkan mimpi aja saudara. Dia pun dia tiup abu tu, maka semua orang mengantuk, tidur. Itu ilmu pukau. Tang mana letak pukaunya tu? Tapi Zakia Solomon dia kata, tapi betul dekat rumah kawan saya waktu tu saya berniaga. Dia simpan, kemudian dia cek duit dia dengan pin dia hilang. Yalah, kalau dah pin dalam kredit kad anda ataupun dalam kad bank, orang tahu, habislah. Itu gambarannya saudara. Ini konon ilmu pukau, ilmu potong kepala, ilmu tarik duit saudara. Dan agak menarik juga saudara. Ini cerita, tapi memanglah saudara, kalau santau misalnya, itu memang ada, bukan tak ada. Tapi kita ada Allah SWT, kita boleh berdoa, dan paling penting untuk mengelak semua tu, kenalah selalu baca surah Ayatul Kursi yang memperesakan tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Dia berdiri dengan sendiri, dia tak tidur. Dia sentiasa bersama dengan kita bila kita bersama dengan dia. Itulah yang terbaiknya. Tapi bab santau ni saya ingat satu saya baca dalam satu sirah. Sejauh mana benar tak benar saya tak tahu. Apabila baginda Rasulullah SAW sakit, jadi baginda mengata, sakitnya bisanya santau daripada Yahudi ini. Tapi sejauh mana benar tak benar cerita tu saya pun tak tahu. Artinya mungkin ada, dan memang sebab itu dalam Islam pun diharamkan kamu untuk percaya dengan khurafat. Sama ada meminta-minta, gunakan tali, dipintal-pintal tali itu memang tak boleh. Itu ilmu sihir. Ilmu sihir ini ilmu untuk orang yang khurafat. Jadi kenapa begitu? Cuma saya agak tertarik hati bila membaca tatapan. Ini cerita agak boleh kita kongsi bersama saudara. Catatan daripada Dahlia Saleh dari putera Delhi. Dia kata saya nak cerita pasal sihir pengasih. Sedap saudara. Dengar saya baca, sebab tu kita ulas balik saudara. Dia kata dia kata jangan anggaplah macam tak real. Tapi tak sangkalah kena pada batang hidung saya, katanya. Saudara, mula-mula dia kata ada seorang makcik tu. Dia rekomenkan saya jodoh dengan seorang pemuda. Entahlah. Saya pun masa tu silap juga ikut cakap makcik tu, sebab saya memang kenal makcik tu. Dia kenalkan dengan satu orang, dengan satu pemuda. Jadi jumpalah dekat restoran. Tapi lepas tu dia berjumpa, ada jumpa sekali dua, saling telefon. Kemudian tak tahu macam mana makcik yang kenalan itu bagi nombor telefon dia. Jadi pemuda tu selalulah telefon dia. Ceritanya saudara. Tapi dia kata saya pun balas acuh tak acuh lah, dia kata. Dan tiba-tiba satu malam tu dia kata pemuda sebut datang rumah saya. Dia telefon, dia kata dia tunggu di luar pagar. Dia kata dia ada bawa oleh-oleh, bawa buah-buahan untuk saya. Jadi kawan ni dia keluar rumah, ambil lah dia kata. Dia ambil buah tu, bawa masuk dalam, ucap terima kasih. Itu saja ceritanya dia kata. Tetapi selepas saja dapat buah tu katanya, tiba-tiba saja ingatan, rasa rindu yang teramat pada pemuda tersebut. Jadi dia kata tiba-tiba dia pun bacalah ayat-ayat macam-macam. Bila dia baca ayat kursi apa semua, dia teringat. Bahawa tadi dia kata masa dia terima plastik tu, dia kata dia terasa tangan dia berminyak. Ini orang kata minyak senyonyong ni saudara. Dia nampak minyak, saya pun cepat-cepat basuh lah dia kata. Tapi dia kata bila malam saja dia kata, saya tidur, saya terbayang wajah pemuda itu. Bangun, terjerit-jerit, saya rasa nak kahwin sangat-sangat dengan pemuda tersebut. Itu ceritanya saudara yang saya baca ni. Jadi dia kata dada saya rasa sempit, susah nak nafas, macam orang sakit asma dia kata. Kemudian sampailah tengah malam. Tapi tepat jam 12 tengah malam, dia kata rumah saya masa tu dah tutup lampu. Jadi dia kata dia rasa gelisah. Orang lain semua dah tidur dia kata. Jadi bila saya pun tidur. Bila saya tidur dia kata Mamat tu datang dalam mimpi saya. Terbayang-bayang kononnya. Saudara Zack Stone dia kata bukan bohong saya yang bohong. Orang politik pun bohong juga, betul. Saya tak nafikan saudara. Kemudian saudara,
Tapi macam mana dia kata, melawan juga. Dia menangis. Akhirnya dia kata, keluarga dia susah hati, panggil lah. Panggil bomo tak jadi apa pun. Akhirnya panggil Tok Imam. Tok Imam pun bacalah Ayatul Kursi, baca surah Yasin, buat air, minum. Maka akhirnya pakcik tu dia bawa air. Dia baca ayat Quran. Dia suruh saya minum. Mula tu dia kata, saya tak mahu. Saya tenung muka dia. Saya tak nak. Saya melawan. Kononnya dia kena ilmu sihir. Ilmu sihir mungkin ada, saudara. Mungkin ada. Tapi kita tak boleh percaya bahawa orang yang ada ilmu sihir itu lebih berkuasa daripada Allah SWT. Kita banyak ajaran kita. Percaya pada qada dan qadar. Kita percaya pada kuasa Allah SWT. Dan Nabi Muhammad membekalkan pada kita ayat Quran. Dalam Al-Quran, ayat Quran itu macam-macam ayat kita ada. Yang boleh menangkis segala ilmu setan dan sebagainya. Antaranya baca surah Yasin. Kita duduk malam-malam, kita cuba hafal surah Yasin. Kita baca Ayatul Kursi. Baca surah Fatihah. Dan paling penting surah Ikhlas. Di mana kita memperakui. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Takkan ada pun orang yang boleh mengatasi kuasa Allah. Kita kena pegang, kita kena yakin lah saudara. Dia paling penting, aku yakin. Jadi bagaimanapun dia kata, begitulah. Penatlah dia ada pengalaman dia bila dah kena sihir. Tapi bila pakcik tu merawat dia, bagi air. Selalu dia kata, jangan lupa baca Quran. Lama-lama hilang. Keyakinan itu datang. Dan hari ini katanya, saya sudah pun berumah tangga. Tapi bukan dengan pemuda itu dia kata. Dengan pemuda yang lain. Jadi retinya sekarang benda tu cerita hilang. Saudara Budin Pasarat dia kata betul tu, potong adalah macam kes Mona Fendi. Betul saudara. saya tak tahu pukau memukau ni memang ada, bukan tidak ada. Saudara. Tetapi bukanlah itu mengatasi kita. Kalau kita kukuh pendirian kita, kita percaya. Sebab itu saya bagi tahu kawan-kawan, adik-adik saya yang percaya ilmu tarik satu hal. Dan macam saya ceritalah, tiap-tiap kali bila ini saya buat live, kerana saya tercerita juga. Ini cerita macam orang lelaki. Dia pergi ke pasar, selalunya dekat pasar tu adalah bomo tu bercerita. Ini hebat. Jangan lupa, ini untuk tenaga batin. Bagi yang lemah tenaga batin. Makanlah ini ubat ni. Ini daripada ini bukan saja daripada kayu tongkat ali, melebihi. Minum satu gelas boleh tahan 1 jam, 2 jam. Macam-macam lah dia cerita. Cerita orang Johor. Bak ni sedap saya. Dengar asyik. Lepas tu, siapa beli RM10. Murah. Dan ramai pula tu boleh percaya, beli. Saya geleng kepala saya. Saudara tahu kenapa? Saya geleng kepala, saya kena mengatakan kenapa kamu nak mengaku dari khalayak ramai bahawa kamu mengalami penyakit lemah tenaga batin. Kalau kamu tak lemah tenaga batin, kamu tak perlu benda tu. Itu je pada pandangan saya, saudara. Ini tidak. Dengar orang jual ubat, boleh kuat. Kuat apa bendanya, saudara? Kadang-kadang taik kambing bulat-bulat. Itu cerita yang saya nak bawa pada anda. Pertama-tama sekali, bukanlah kita benda tidak berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kalau pandai sangat, kalau hebat sangat, ilmu santau, apa salah kita kirimkan santau, kita santaukan Benjamin Netanyahu. Selesai masalah Palestin. Pergi, kalau betul-betul pakar bomo ni hebat, ambil tiket kata bang, pergi ke Mesir. Kita masih boleh masuk Mesir. Mesir dekatnya dengan Tel Aviv. Duduk dekat situ, menurun dekat apa ke, hantar santau kepada Benjamin Netanyahu. Padamlah dia. Kalau betul, tak ada saudara. Cakap macam-macam cerita. Jadi saya haraplah kawan-kawan, teman-teman, bila kita bercerita tentang Pak Lee, bila kita bercerita tentang cerita-cerita yang saya bukan nak kata karut, tapi bagi saya mengarutlah. Tidak ada sesuatu yang boleh kita pegang. Contohnya saya kata, kalaulah dia tu pakar tarik duit, yang kita nak percaya apa hal, kena bayar RM100 dan sebagainya. Kalau dia boleh tarik duit, dia tak akan minta duit daripada kita. Yang kedua, dia akan cari untuk duit dia sendiri. Dia simpanlah dalam beg untuk kegunaan dia. Satu. Kemudian, kalaulah dia pakar boleh menurun nombor ekor. Jawabnya, tiap-tiap minggu lah dia pergi beli nombor ekor. Kenalah dapatlah beli rumah banglo. 2, saudara. Nombor 3.
Kalaulah bahawa dia ni hebat sangat, pikatlah anak putih raja. Kenapa tak ada? Itu gambarannya yang selalu saya katakan, saudara. Begitu juga pelesit lah. Pelesit lah kita percaya pada hantu. Buat apa? Pada syaitan. Jauhilah kamu pada syaitan yang menyesatkan. Syaitan itu menyesatkan kita. Perlu apa kita boleh kita menduakan diri kita dengan syaitan. Saudara, boleh kufur iman. Dan kalau kita salah tafsir, kita boleh istilah kafir. Kerana kita menduakan Allah SWT. Yang paling penting kalau kita susah, kita tambahkan usaha kita sambil kita berdoa. Kalau tak dapat, itu dugaan ilahi. Kalau dapat, bersyukur. Bila dapat lebihan, ada pendapatan, kita bersedekah. Itulah ibu duit sebenarnya, saudara. Kerana Allah SWT menjanjikan setiap kali kamu bersyukur, kamu bersedekah, aku akan gandakan. Itu janji Tuhan saya yang pasti terjadi. Kita ni ya sangat percaya pada qada dan qadar. Orang tak percaya ni kafir, boleh jadi murtad. Tiba-tiba percaya pada Tok Bomo. Aduh, saya jadi sakit kepala saya. Tak kena santau, tak kena pelesit saya sakit kepala memikirkan budaya orang kita ni terlalu asyik dan percaya kepada ilmu-ilmu yang kaut maut. Cerita toyol, mana toyolnya? Mana toyolnya? Konon ni gambarkan toyol tu giginya tajam, mata merah, tapi kecil. Yang kita takut dia pasal apa? Dia lebih kecil daripada kita. Apakah dia mempunyai kekuatan supernatural? Tak ada pun. Kemudian bila percaya pula bahawa saya kesian saudara sebab minggu lalu, bulan lalu saya balik ke kampung saya makan satu kedai restoran. Memang sedap makanan dia. Ada seafood, ada ketam, ada udang, ada soto. Memang sedap. Dia peniaga itu berasal, dia daripada Pantai Timur. Dia meniaga masakan ala Thai. Sedap. Kemudian, saya kata, kenapa ini dulu tutup sekejap? Dia kata, tutup orang fitnah. Dia kata, kedai saya ni ada santau. Pula dah. Bila tengok orang kita maju, buat cerita. Kau makan kedai itu nanti, kamu kena santau. Siapa yang kena santau? Jadi ini cerita-cerita yang boleh merosakkan ekonomi orang kita, saudara. Kemudian, macam saya kata tadi lah, macam anak gadis itu kena ilmu guna-guna. Masa dia terima buah, minyak apa lagi? Minyak senyonyong. Minyak dagu tu katanya diambil sebab warga di Sarawak yang primitif, yang duduk dalam perkampungan pedalaman, saudara. Mereka kalau saudara-saudara meninggal, dia tak kebumikan. Dia buat pokok. Tapi kononnya minyak dagu daripada mayat itu, itulah ibu segala umat untuk ilmu pengasih. Saya dah fikir tang mana dekat kasih. Kalau kasih sayang sangat, jadi seorang wakil rakyat dia calit aja lah. Tiap-tiap kali kamu bersalam dengan pengundi, confirm menang. Ni musim pilihan raya sekarang. Jadi calon yang bertanding tu ambil satu botol minyak tu, letak dekat tangan, salam dengan semua pengundi. Jadi bila hari mengundi, menang lah. Kalau kita kena apply dari segi logika, saudara. Saudara Eddie Tahir, Superman kuat. Tapi terbang tak pernah pun. Tak sampai Ipoh pun dia kata. Saudara Muhammad Azmi Ali, rezeki diganda 7 kali. Saudara Razaki Muhammad Ali, saya bersetuju dengan anda. Setiap kali anda memberi sedekah, tambah-tambah lagi apa salah. Dan sedekah terbaik pada orang yang betul-betul memerlukan. Bukan untuk kita menunjuk-nunjuk. Ini kadang-kadang kita bila nak bersedekah ke orang, tunjuk ke orang, tengok orang ramai. Kalau orang ramai tak nak bagi RM1, bagi RM10. Kerana aku ni something. Aku adalah orang yang kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Saudara, bagi saya, yang terbaiknya, pertama-tama sekali, hiburkan anak-anak kecil. Apa salahnya kalau anda pergi ke supermarket, kedai, anak-anak termengek nak aiskrim. Mungkin keluarganya tak ada cukup wang untuk beli aiskrim. Saya kalau jumpa anak kecil itu, terus saya kata, "Dek, nak aiskrim ke? Ambil. Atuk bayar." Tak payahlah pakcik, tak payahlah ke? No. Dia nak aiskrim, kita bagi. Itu kita menghiburkan anak-anak kita. Walaupun bukan anak kita. Dan saudara lihatlah kalau selalu dekat tepi bank. Selalu saudara dekat tepi bank tu ada makcik, dia duduk. Kadang-kadang dia jual kerupuk, kadang-kadang dia jual tisu. Dia berusaha lah sebagai pemikat untuk dapatkan ihsan daripada siapa yang datang dengan dia untuk beri sedekah dan sebagainya. Jadi buat apa nak ambil kerupuk tu kalau kita baru pergi masuk dalam bank, keluar duit beribu.
Apalah salahnya ambil RM10 ataupun RM50 bagi dekat dia. Kamu boleh lepas keluar daripada bank. Adalah keberkatan wang itu. Bagi itu saya punya pegangan saya. Anda tak tahulah bagaimanapun saya mengajak teman-teman. Rajin-rajin kalah bersedekah. Wah, saudara boleh pasarat dia kata hujan-hujan ni tengah makan pulut durian. Meleleh helio saya. Senorali, selamat petang. Jadi kita bercerita tentang bagaimana orang kita ni, Puan Hamidah Ahmad dia kata Rohingya. Orang Rohingya ni dia nak pergi ke Aceh, dia kena halau. Sebab dia orang ni pengotor. Kemudian bila dah duduk kat tempat tu, dia takkan berganjak apa yang berlaku dekat Bukit Malut. Di Pulau Langkawi. Dah dapat dia duduk satu bot tu, dia akan bawa kawan-kawan dia datang lagi. Akhirnya dekat satu area Bukit Malut tu habis. Bila nak dikeluarkan, dia orang memang dia dalam hidup dia orang nothing to lose. Dia akan melawan. Jadi bagi saya tak payah nak layan. Cuma kalau kita tengok, kita lihat kadang-kadang wanita-wanita, saya kesian ibu-ibu tua. Khususnya mungkin dia tak ada anak, atau mungkin ada anak tak ingat ke dia. Terpaksalah dia jual kerupuk. Bila jual kerupuk dia duduk tepi supermarket tu ataupun tepi bank. Jadi kita pergi tu, Kak. Saya selalu panggil Kak lah saudara. Kita dah tua, takkan nak panggil makcik pula. Kalau kita panggil makcik, terasa diri kita muda. Kak, kerupuk jual ni lama dah. Adalah kadang-kadang tu orang beli. Berapa satu kerupuk ni? RM15 je. Beginilah Kak. RM10 untuk Kak. Untuk belanja minum-minum, untuk mengelakkan dahaga. Saya balik. Itu saja saudara. Apa salahnya? Bila kita berada, sebab baru keluar dari bank, keluar duit. Kamu keluar wang beribu, tiba-tiba nak bagi RM10, kamu rasa kedekut. Macamlah kadang-kadang kita pergi ke masjid. Hari Jumaat ni, 2 hari lagi hari Jumaat. Bila lalu anak kecil tu, dia memanglah dia bawa dia punya bekas untuk isi wang. Kita nak derma pada masjid. Kamu lambat sangat nak pergi derma dekat tong-tong tu, adalah anak kecil. Dia bawa lah dia punya sack tu. Kadang-kadang letak RM1. Minta daripada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, berilah aku rezeki yang melimpah ruah. Tapi di rumah aku kamu bagi RM1. Itu saya kata kamu membuat tindakan yang mempersendakan. Apa salahnya letaklah RM10 ke? Bukanlah nak suruh semua RM10. Tidak. Berapa yang ada yang lebih. Kemudian anak kecil tadi tu, letaklah RM1 ke, RM2 ke, RM5 ke. Punyalah dia seronoknya dia dapat upah dia tukang bawa uncang tu. Saudara. Jadi saya rasa kadang-kadang itu cara untuk kita bersedekah yang orang tak nampak. Jangan tunjuk kat orang. Tutup dengan tangan tu, masuklah uncang tu. Nak lagi ambil lagi tu, RM5, masuk dalam poket anak tu. Soal anak kecil tu, dia bukit, dia kembung tu banyak, itu soal dia rezeki dia lah. Saudara, itu gambarannya. Jadi bila kita bersedekah, insya-Allah rezeki tidak pernah salah alamat. Dan Allah SWT menjanjikan, setiap kali kamu bersedekah, aku akan gandakan. Dan setiap kali kamu menghiburkan orang, aku akan pastikan hidupmu terhibur sentiasa. Saudara Hamidah Ahmad dia kata Rohingya. Rohingya ni saya tak pernah cakap bab Rohingya ni sebab memang mereka agama Islam. Tetapi kadang-kadang saya tak tahulah. Banyak orang Islam tu macam-macam lah dia punya pegangan saudara. Kalau mereka baik, tidaklah berlaku apa berlaku di Palestin. Kalau mereka mengamalkan bahawa Islam itu bersedara sifatnya. Jadi pecit apa-apa ni, kalau belah kiri dipicit, belah kanan terasa pahanya. Satu badan boleh rasa sakit. Tapi tak ada pun. Kalau saudara lihat, saya biasa pergi duduk di London dulu semua saudara. Tengok tutuk Arab ni kalau dia berjudi dalam kasino tu, bawa satu beg duit curah. Tapi untuk mereka menderma pada pelarian Biafra, pelarian Palestin, tak ada pun. Sedangkan agama Islam, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu keadaannya saudara. Kalau kita ada menghayati ajaran. Sebab itu kadang-kadang mereka tidak mengenal sebenarnya ajaran. Bacalah. Sebab Al-Quran itu dari awal-awal lagi. Baginda Rasulullah SAW mendapat wahyu adalah surah Iqra. Bacalah. Bukan baca tu saja kita mentelaah. Tidak. Kita baca itu banyak pengertian. Kita membaca tentang kehidupan. Kita membaca tentang alam. Kita membaca tentang perangai PL manusia. Dan ini cerita-cerita yang mengarut ni kalau boleh kita tepikanlah. Jadi saudara, sebagaimana saya janji semalam, saya kata
cerita tentang bagaimana ini ialah anak dara tu, asal pejam mata je aku nampak lelaki tu. Aku meracau, aku nak kahwin dengan dia. Tapi sekarang dia tak kahwin pun, dia kahwin dengan orang lain dan hidup bahagia. Di mana letaknya kekuatan ilmu itu? Asalkan kita membuat dinding kita adalah pertama-tama sekali sentiasa diri kita dihiasi dengan air sembahyang. Sebab badan kita suci dan membacakanlah segala ayat-ayat suci yang diturunkan dalam Al-Quran. Jadi bagi saya, fikir-fikirkanlah untuk petang ini. Bukan nak berdakwah, saudara. Saya bukan ustaz, tapi saya selalu mengajak teman-teman berfikirlah secara logika. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ingat malam nanti, sembang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.